Hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan command draw dan juga command modify. Jadi kalau kita lihat pada home ni, kita akan nampak yang di bahagian bawah tu ada command draw. Jadi antara command draw yang ada pada paparan adalah seperti line, polyline, circle, arch, rectangles, ellipse dan sebagainya. Dan ini pula adalah command modify. Jadi antara command modify adalah move, rotate, trim, copy, mirror, fillet, chamfer, stretch, scale, array, offset dan lain-lain lagi. Nanti kita boleh explore satu persatu. Jadi untuk kelas hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan command draw circle yang berkaitan dengan circle. Jadi kalau kita lihat pada paparan kita punya toolbar ni, kita klik kat sini, kat bahagian circle, kita akan lihat circle ni adalah ada beberapa uh, types ataupun jenis. Jadi macam mana cara kita nak gunakan arahan circle? Kita kena merujuk kepada lukisan yang diberikan. Jadi yang pertama adalah circle radius. Kalau kita punya lukisan tu diberi radius ataupun jejari. Yang kedua adalah circle diameter. Kalau lukisan kita tu diberi diameter ataupun ukur lilit. Diameter kita tahu kan daripada hujung kuadran hingga ke hujung kuadran. Lepas tu yang kedua adalah 2 point. Maknanya kita nak buat satu circle di antara point yang pertama dengan kedua. Contoh dia kalau kita lihat seperti gambar rajah yang tertera. Lepas tu yang ketiga adalah 3 point. Maknanya kita nak hasilkan satu bulatan ataupun circles yang mempunyai 3 point. Contoh dia kita ada 3 garisan dan kita nak sambung garisan tersebut dengan melukis satu bulatan. Jadi kita boleh gunakan arahan 3 point. Yang ini adalah tangent radius. Maknanya kita ada dua bulatan dan kita nak menghasilkan satu bulatan lain dan radius bulatan tersebut telah diberikan. Yang seterusnya adalah tangent. Maknanya kita ada tiga bulatan dan kita nak menghasilkan satu lukisan daripada tiga bulatan tersebut. Kita boleh gunakan tangent. Okey, kita kenakan pada bahagian tangent bulatan. Nanti kita akan lihat satu persatu. Jadi kat sini ni pun saya ada memaparkan nota berkenaan dengan apa yang dikatakan jenis-jenis bulatan tersebut. Yang ini adalah center radius, yang ini adalah maksud center diameter adalah dari point sini kepada point hujung sini. Lepas tu ini P1 dan P2 kita sebagai bulatan 2 point, P1, P2, P3 sebagai 3 point. Tangent radius maknanya sekarang ni kita ada dua bulatan kan, kita nak buat satu lagi bulatan yang bersentuhan, kita boleh gunakan tangent radius, dan satu lagi tadi adalah tangent. Jadi contoh dia, katakan saya klik circle, kita nak buat center radius, so saya klik kat sini ataupun saya boleh type C kat sini kan, tapi kita klik lah di atas ni untuk mudah. So kita klik center radius, klik kan. Lepas tu kat sini ni dia kata specify a center point of the circle, so kita specify kat sini. Okay, lepas tu dia akan tanya specify radius of the circle. Okey, jadi katakan radius tu saya buat contoh dia adalah 150. So enter. So kita akan dapat kita punya circle ni kan, kalau kita lihat di sini kan, circle kita ni dengan kita punya radius 150. Kalau kita guna yang seterusnya kan, circle diameter, klik kat sini, maka kita akan ditanya juga specify center point of the circle. So katakan saya buat di sini. Okey, lepas tu dia akan tanya specify radius of the circle or diameter. So kita tengok dia ada dash D kan. So maknanya specify diameter of the radius. Kita lihat yang bawah tu. Jadi kita nak diameter kita berapa ukur lilit. Jadi kalau tadi kita punya radius 150. Contoh dia katakan saya punya diameter sekarang ni adalah 200. So saya masukkan 200. So ini adalah bulatan yang terhasil
dengan diameter 200. Okey, seterusnya kita pergi kepada 2 point. Jadi katakan saya klik 2 point kat sini. Saya nak buat satu bulatan, kan? Saya specify first end point of the circle. Kita dah belajar sebelum ni berkaitan dengan objek snap. Jadi untuk memudahkan kita menggunakan objek snap, kita kena onkan kita punya arahan tersebut. So klik right. Kita pergi kepada snap setting. So kita pergi kepada objek snap kat sini ni. Jadi mana yang kita nak gunakan, kita boleh onkan. Contoh katakan saya nak gunakan midpoint, endpoint, midpoint. Lepas tu saya nak gunakan tangent. Okey, berkaitan dengan bulatan saya nak gunakan quadrant. Jadi kat sini ni kita kena klik button on object snap. So klik di sini. Maka kita akan okeykan, maka kita akan nampak di sini. Okey, paparan-paparan objek snap yang kita pilih akan terlihat pada lukisan yang kita nak buat. Okey, tadi kita seterusnya, kita katakan kita nak buat 2 point, kita klik di sini. Kan, maka kita katakan kita nak buat kita punya kita punya bulatan daripada point yang pertama, kita pergi kepada nak sambung pada point yang kedua. So kita klik di sini. Maka kita akan gunakan arahan 2 point. Okey, kalau satu lagi kita fokus kepada arahan 3 point, kita tahu 3 point maknanya ada 3 point. So kita klik pada 3 point, katakan kita nak sambung daripada point yang pertama, kita nak buat pada point yang kedua, lepas tu kita nak pergi mana? Katakan kita nak pergi pada point yang ketiga. Kita akan hasilkan satu bulatan, okey, di mana dia bersentuhan pada 3 point. So ini point yang pertama, ini point yang kedua, ini point yang ketiga. So kita gunakan arahan 3 point. Jadi seterusnya katakan kita nak buat untuk tangent radius. So kita klik kat sini. So tangent maknanya kita nak gunakan dua tangent pada dua bulatan yang terhasil. Okey, contoh dia katakan ini tangent. Kan kalau kita tengok ini adalah objek snap bagi tangent. Kita klik kat sini tangent yang pertama. Lepas tu kita nak kenakan pada tangent yang kedua. Katakan saya pilih bulatan ni, tangent yang kedua. Lepas tu bawah ni dia akan tanya, specify radius of the circle. Berapa radius yang kita nak berikan pada circle yang seterusnya yang kita nak hasilkan. Contoh dia katakan saya nak hasilkan circle dia adalah 200, radius dia adalah 220. Saya enter. So kita akan nampak bulatan yang terhasil ni akan bersentuhan pada tangent bulatan yang pertama dan juga tangent bulatan yang kedua. Dan seterusnya kita pergi kepada tangent. Ya, yang tadi ni sebab kita tahu radius dia. Yang ketiga ni kita nak gunakan arahan tangent. Saya klik kat sini. Okey, maknanya sekarang ni saya nak buat satu bulatan tangent kena yang pertama, contoh dia. Lepas tu dia kata second point of the circle. Ini adalah tangent yang kedua. Lepas tu third point of the circle, katakan saya nak kenakan pada tangent yang ketiga. So automatically kita akan lihat akan terhasil satu lagi bulatan yang bersentuhan pada tiga tangent. Tangent yang pertama, tangent yang kedua dan juga tangent yang ketiga. Itu adalah arahan-arahan bagi menghasilkan jenis-jenis bulatan bergantung kepada lukisan yang yang telah diberikan.